link ni. Alright, kita ada invitation link kat sini. Kita copy saja. And then kita boleh bagi kat kawan-kawan kita lah. Siapa-siapa yang nak join. Kita copy saja share. Selepas tu kita copy, kita paste dekat katakan WhatsApp macam tu sajalah kan? Ya, betul. Kita copy dan paste kat WhatsApp saja. Kalau kita nak poster, kita tulis invitation poster ni bolehlah hantar kat mana-mana. Tekan je invitation poster tu. And then nanti kita dia akan keluar poster. Kita boleh save poster tu dan hantar kat siapa-siapa kan. Bersama link tu nanti. Okay. So dekat sini lah. Good. Another question share. Ya. Yeah. Another question kat sini. Kata kita invitation code kan. Kemudian kat atas tu ada disebut sebagai my commission 30%. Ya, betul. Itu commission 30% tu share. Commission tu dapat daripada mana? Dalam keseluruhan transaction kita ataupun pada transaction yang awal saja? Ke macam mana? Commission ini kita dapat hasil daripada trade kawan-kawan kita. Referral kita. So kalau kita tengok dekat sepanjang adakah maksud itu sepanjang kita selama-lamanya? Sepanjang kita trade dia dapat? Bukan. Sepanjang dia trade kita dapat. Kalau dia untung lah. Faham ke? Sepanjang dia trade, sepanjang kawan kita trade dan dia untung, kita akan dapat kita akan dapat percentage lah yang hobi akan bagi commission 30%. Gitu. Okay, so kita tengok contoh your referral ni. Kita tengok your referral. Okay, so kat sini dia ada tulis my commission. Saya masuk kat bawah tadi, your referral tu. Kita masuk kat situ. Tengok saja dekat my commission ni. So kita tengok friends trade. So kita boleh tahulah. Pada 10 hari bulan 9, kita dapat 98 sen. Hasil daripada kawan kita trade. So ini kita punya commission lah ni. Ini kita punya commission. Sampailah sebelum-sebelum ni lah. So dekat sini kita akan tahulah. Your trade ni tak ada. Okay, so dekat situ. So kita boleh tengok previous day, this week, this month dan sebagainya lah. Okay. So dekat sini kelebihan yang kita dapat kalau kita ada kawan-kawan bawah. Dia macam apa? Royal Queue jugalah. Royal Queue kalau kita cari kawan, kita dapat 30 USDT. 30 USDT dengan kita dapat sikit commission daripada Royal Queue. Cuma yang ini pun sama juga, lebih kurang kita dapat commission daripada hobi 30%. Okay. Yes. Kalau lagi share tidak share. Maksudnya yang 30% commission itu kalau kita buat trading pada hobi dan bukan pada Royal Queue. Betul ke macam tu? Dia rebate ni, rebate 30% ni kita kena faham. Kalau kita invite kawan kita dan kawan kita trade dan dia untung, kita dapat commission atas keuntungan dia tu daripada hobi. Kalau kita tak ada siapa-siapa kita invite, kita tak akan bukan kita kalau kita tak invite adakah trade itu berlaku pada hobi ataupun berlaku pada Royal Queue yang dia dapat commission? Gini, Syekh. Dia gini. Ada dua benda yang berbeza, Royal Queue dengan hobi. Hobi exchange macam bank. Royal Queue adalah apps yang untuk AI, robot untuk buatkan kerja untuk kita trade. Yang dia ada program dia sendiri yang menjana kewangan lah. Yang dia faham je, faham. Anda faham yang tu. Cuma anak nak tanya tadi, adakah kalau katakan trade kita buat dekat Royal Queue, commission tu yang dapat ataupun trade tu mesti berlaku pada hobi? Itu yang nak tanya, dua benda beza kan? Tak, anda tak pernah buat trade dekat Royal Queue saya. Trade hanya berlaku di dalam hobi sahaja. Royal Queue ni dia tak begitu. Royal Queue ni robot yang buat kerja. Apa yang muncul dekat Royal Queue atas tu, yang ada revenue, duit-duit tu semua dalam hobi. Dia beritahu je duit tu dekat hobi, bukan dekat dalam Royal Queue. Dan Royal Queue ni hanya ke aset tu je duit betul-betul tu. Yang perkataan aset tu, itu je duit dalam Royal Queue. Yang lain semua yang kata-kata tu, yang tulis semalam, hari ni semua, itu adalah duitnya berada di hobi. So jika anda melabur di hobi menggunakan Royal Queue pun sama juga. Hobi pun dapat. Hobi anda dapat kat sini sikit, tapi kecil lah ni. Betul. So dua-dua dapat lah. Faham. Okay. Alright.
So itu satulah dekat rebate. Kemudian kita tengok kalau welcome bonus ni semua orang tahu. Prime pool apa semua ni, prime pool ni ada benda tapi saya tak explore lagi. Prime pool ni dia lebih pada macam apa orang kata bukan saham, coin yang baru dia nak terbitkan. Kita macam tempat awal. Dia macam dia baru nak keluar coin tu, macam dia ada DXDY rasanya yang baru keluar. So kita nak tempah benda tu. Coin tu, so kita boleh pergi kat prime pool lah. Nanti mungkin kita boleh buat kelas khas untuk prime pool ni sebab saya pun belum selongkar lagi benda-benda ni. Okay, so ini dekat tempat utama dia. So macam biasa, rasanya kalau nak transfer, nak masukkan USDT apa semua tu dah faham dah. So kita pergi kat market lah. So kat market ni yang kita nak tengok ni. Market tu market so tu yang penting. Okay, so market kita kena tahu market ni dia 24 jam. Jadi bila 24 jam apa orang kata candle ataupun chart ataupun persen ini dia berbeza-beza di setiap tempat. Contoh kat Malaysia 1.06 lah BTC. Tapi kalau dekat tempat lain, dekat contoh UK ke, dekat tempat-tempat lain lah, dekat negara Arab ke, mungkin percentage dia berbeza. Begitu juga dengan candle dia. Candle juga berbeza lah. Okay, so itu dia. So berbeza-beza lah dia punya dia punya percentage ni. Tapi itu tak ada masalah. So kita boleh tengok saja dekat sini. Ini yang kita boleh beli ikut kesesuaian kita lah. Kita dah study, so kita boleh beli. So macam mana kita nak tengok coin ni. So contoh macam BTC ni, kita just tekan saja. Biasanya orang akan pergi kat spot ni lah. Favorite ni tak ada apa sangat. Ini contoh kalau kita nak add sebagai kita punya favorite coin, kita boleh lah add saja. Nanti dia akan cepat lah untuk kita cari. Contoh kalau kat spot ni, kita kena scroll untuk kita cari ataupun kita type. Kalau kita tekan favorite ni tadi, dia terus keluar apa kita dah add favorite kita. Contoh kita dah tekan BTC sebagai favorite. BTC tak perlu favorite lah sebab memang kalau kat spot memang di atas sekali. Okey, kalau contoh AVEX, contoh saya nak add AVEX, so saya add AVEX dan kita akan tekan add now. Nanti dia akan keluar dekat sini list favorite kita, so AVEX ke apa ke dan sebagainya. So kat spot ni lah kita nak cari ataupun kita nak cari kita punya coin lah. Contoh kita dah pilih satu, kemudian kita nak masuk contoh dot. Okay, so dot ni so dia akan keluar chart. So sekarang ni kita nak belajar macam mana. So pasal chart ni kita dah bincangkan dah minggu lepas. So hari ni kita nak belajar macam mana kita nak beli dekat Huobi ni tanpa kita beli tanpa kita gunakan Royal Q. Kita nak beli kat Huobi tanpa kita gunakan Royal Q. Okay. So dekat sini ada paparan dia. Okay. So first kali kita dah tengok lah ni. Chart ni kita dah tahu dah. So sekarang yang kita nak beli, kita dah confirm dah. Kita dah tengok 15 minit punya. Oh ini cantik beli dot ni. So siapa nak beli sekarang silalah beli dot. Okay. Dot nak beli sekarang. Okay. So Sekejap Syekh. Boleh sorry interject. Anda boleh summarize tidak tentang chat ni sedikit saja dalam 10 minit sebab Anda minggu lepas tu Anda tak join. Oh, tak ada masalah. Okay, so sekarang ini summarizekan saja. Okay, so dalam bila kita tengok chat ni, bila kita nak beli, bila kita tak boleh beli. So andai kata harga sekarang di puncak ni, di puncak. So kita kena fikir dua kali untuk kita belilah. Bila dah berada kat atas kali ni, bila kita tengok chat, harga dah kat atas ni. Kita tengok sebelum-sebelum pun tak ada harga yang setaraf dengan tu. Ada pun jauh. Bila dah ni. Okay. So ada pun jauh. So ini dah kat atas dah ni. Confirm dia akan jatuh. Bila dia dah harga tinggi, confirm dia akan jatuh. Satu bukti kat sini. Ini dia dah tinggi dah ni, dia jatuh. Tak percaya tengok dekat tempat lain. Tinggi dah ni, dia jatuh. So bila harga dah tinggi, jangan sesekali kita orang kata ambil risiko untuk beli. So risiko bila harga dah di kedudukan yang sangat tinggi dan kita beli, risiko untuk dia jatuh selepasnya itu sangat tinggi lah. Risiko dia sangat besar.
So sebaiknya kita belilah di kawasan-kawasan support, yang mana support ni ialah, so kita ada resistance, kita ada support. Resistance ni sebagai dia punya puncak, support ni sebagai dia punya lantai dia. So support ni kat mana? Dekat harga yang banyak kali jatuh dekat situ. Harga yang banyak kali jatuh dekat situ. So satu dekat sini, nampak harga kat sini jatuh, kat sini dia kena juga. Okey, kat sini dia kena juga. Kita tengok dekat sebelah-sebelah sini, kat sini lebih kurang je tempat-tempat dia jatuh. So di situlah support yang kuat, orang kata. Support untuk kita beli dekat sinilah yang kuat. Sebab tu saya cakap tadi, sesiapa yang ada modal sekarang bolehlah beli, cuba masuk dot ni. Okey. So boleh beli dot. Situ saya punya summarize untuk resistance dengan support ataupun untuk chart ya. Bila harga dah di kedudukan yang tinggi, elakkan daripada kita membeli. Macam mana kita nak tahu tinggi ke rendah tu? Kita just pergi dekat chart-chart yang sebelum saja. Yang ini paling tinggi kita tahu, yang ini paling tinggi kita tahu. Kita terus tarik ke sebelah, tengok sama ada dia, biasa kalau harga dekat sini, nanti dia akan keluar garis putus-putus macam ni. Nampak yang tengah bergerak ni, garis putus-putus. Ya. So kita tarik je, nanti dia akan ada garis putus-putus, nampak? Garis putus-putus atas tu. 31 point. Kita akan tarik. So kita tahu harga tu memang harga paling tinggi. So bila harga paling tinggi, kita tunggulah dulu, ambil masa. Sebab apa kita perlu tunggu? Sebab kita jangan fikir yang kita akan terlepas peluang untuk apa orang kata beli harga yang tengah naik ni. Dekat dalam trading ni kita sentiasa ada peluang. So kita tunggu saja. Kalau kita tak sempat nak beli dekat bawah ni, dia dah naik, tak apa, kita tunggu supaya bila nanti dia jatuh, kita boleh beli di tempat yang dia jatuh tu. Okay, so itu je. So sekarang ini itulah dia support and resistance. Kalau dia harga dia di atas, di resistance, kita hold dulu daripada beli, jangan beli lagi, tunggu harga jatuh ke support, baru kita beli harga yang berada di support. Contoh macam sekarang ni, dot ni, dia dah ada dekat support, so belilah harga kat sini. Hijau tu naik tu. Sekejap lagi kita akan tengok nanti dia dah naik ke tengah ke sana ke sini ke, kita tengok nanti. Okay, so cara nak beli macam mana sekarang? So bila dah sampai kat sini, ni masing-masing dah ada dekat depan mata masing-masing. Kalau ada duit terus belilah. So tekan buy. Tekan saja buy. Bila kita tekan buy, dia keluar paparan screen macam ni pula. So dekat sini kita perlu tahu lah. Okay, kat sini kita perlu tahu. Kita nak beratur, sama ada kita ni jenis yang nak beratur ataupun kita ni nak beli terus, ataupun kita dah dua benda. Yang pertama sekali, kita ni kita nak beli tu, nak beli terus. Beli tu maknanya beli terus tu, beli terus dapat benda tu, dapat koin tu. Ada satu cara lagi, beli tapi tunggu harga jatuh ke harga sekian-sekian baru kita dapat. So dekat sini kita akan tengok. So first kali kita tekan dekat kan ada bawah benda yang bergerak-gerak ni, kita ada limit order. Tekan limit order, kita akan tengok kita ada limit order, market order, kemudian kita ada stop limit, trigger order. Stop limit dengan trigger order tu tak terpakai dekat dekat pembelian, dia hanya terpakai dekat penjualan. So yang hanya terpakai dekat pembelian ialah limit order dengan market order. Limit order dengan market order ni akan pakai dekat buy dot, dekat pembelian. So kita ada dua pilihan, sama ada kita nak guna limit order ataupun market order. Limit order adalah pilihan atau pembelian yang mana kita nak set harga. Contoh bila harga jatuh ke tempat, kita boleh set harga rendah. Contoh sekarang ni harga $31, kita nak beli dekat harga $30. So kita perlu set dekat sinilah. Kita perlu gunakan limit order. Sebab kita nak beli harga yang bawah, yang belum sampai lagi harga tu. So kita perlu pakai limit order lah. Kalau kita nak beli terus dapat, maknanya kita nak beli dekat harga semasa, kita perlu pilih market order. So itu yang pertama. Limit order untuk harga yang bawah, kita nak beratur dekat harga yang lebih bawah. Itu satu, limit order. Yang kedua ialah market order. Market order untuk kita beli terus dapat coin. Maknanya kita beli pada harga semasa. So kita ada dua pilihan.
sama ada untuk kita nak beratur dekat harga yang bawah ataupun kita nak beli dekat harga semasa. Okey, so macam tadi contoh kita kata tengok dia dah naik sikit dah. Tadi kita cakap suruh beli, dia dah naik dah. Itu kita penting. Contoh kita kata aku tak nak beli dekat support yang ni. Aku nak beli kat harga yang bawah lagi daripada ni, 30.79. So macam mana kita nak beli dekat harga 30.7927 ni? So cara dia ialah pergi dekat limit order, beratur dekat 30.729. So masukkan saja. Kita ada berapa modal kat sini? Contoh. Sini saya memang tak ada modal lah. Okey. So kita masukkan saja 25% daripada modal kita, 50% daripada modal kita, 75, 100% daripada modal kita. Mana-manalah. So kita akan masukkan. So nanti dia akan keluar dekat total ni kita punya USDT, berapa dia USDT. Okey, 75% berapa USDT total dia. So hanya tekan buy saja. Tekan buy dan dia akan beratur lah. Ini untuk kita beli harga yang paling harga yang lagi bawah . Tapi kalau kita nak beli terus market order, tekan saja market order, kita tak boleh nak tulis-tulis harga dah. Dia yang akan automatic belikan dekat harga mana-mana. Harga semasa yang mana-mana lah, sebab laju kan. Mana yang kena tu lah kita punya. Okey, market order. So dia akan beli. So kita tekan saja berapa persen daripada modal kita nak gunakan, 50% contohnya. So, kemudian kita buy, nanti dia akan automatic buy lah. Terus ada benda tu dalam kita punya order. Sekarang ni itu untuk beli. Faham ke untuk beli? Okey, faham. Untuk beli, okey. Okey, sekejap Syekh. Ada soalan lagi nak tanya. Antara dua ni, antara dua limit order dengan market order, yang mana sebenarnya pada pengalaman anta yang paling okey lah? Sama ada kita bergerak terus pada limit order itu lebih secure ataupun kita bergerak kepada market order yang ikut current price. Alright. So macam tadi contoh saya cakap kan, harga dah kat bawah ni kita tengok tadi. Aku nak beli sekarang ni, kita cakap ni aku nak beli sekarang ni. So waktu yang kita tengok harga kat bawah tu, kita nak beli. So kita perlu pakai market order lah. Kita perlu pakai market order. Contoh macam kita tengok tadi, kita tengok dia ada kat atas ni. Dekat 31 point, contohlah 32 kan. Kita tengok dia ada dekat harga 32. Aku nak beli kat harga bawah ni. So aku perlu guna limit order. Macam tu. Boleh faham ke? So dia ikut masa kita tengok chart tu. Kalau kita tengok chart tu berada dekat atas, harga dah kat atas, kita nak beli kat bawah. So kita pakai limit order lah, beratur kat bawah. Kita buat kajian sikit, tengok, oh dekat harga ni aku nak beli, so aku beratur kat harga ni. Aku guna limit order lah. Kalau harga dah kat bawah dah, so nak beli terus, takut dia naik dah ni. Takut dia naik kejap lagi. Nak beli terus. So kita pakai terus market order tadi. So ada dua situasi lah. Tak ada masalah. Boleh faham kan? Itu cara dia. Limit order dengan market order. Market order ni kita nak terus cepat nak masuk, nak dapat terus. Kalau kita kata limit order ni kata tunggu dia jatuh, kita pakai limit order lah. Tunggu dia jatuh kat paras mana tu, kat harga mana tu. Contoh kat $30, kita beratur kat $30, nanti dia jatuh je, harga jatuh je kat $30 tu, memang kita dapat coin tu. Sebab kita dah beratur awal lah. So kita akan dapat. Okay, so itu dia. Limit order ni dia tak rugi ke? Dia beli harga murah gitu? Kita beli harga murah. Kita beli di harga yang murah. Kita beli kita beli saya. Kita beli harga murah. Kalau kita beli harga tinggi, kita jual harga murah, memang kita rugi kan. Kalau kita beli harga murah, kita jual harga tinggi. Kita kat situ dapat untungnya. Macam tadi kita nak beli harga kat sini ni. Dia limit order ni maknanya harga yang kita hendak. Harga yang kita harga yang kita nak, betul tak? Harga yang kita nak. Kalau market order tu harga semasa yang ada tu kita ambil je. Betul. Harga apa-apa yang semasa yang ada je kita nak beli dekat harga semasa tu, masuk dekat market order. Tapi limit order ni contoh kita tak nak $31, kita tak nak beli kat $31, aku nak beli kat $30. So aku pergi dekat limit order, tulis $30 punya
$30 harga $30, kemudian berapa persen daripada modal kita nak gunakan, tekan buy. Gitu dia. So itu untuk pembelian. Boleh? Alright. So itu untuk pembelian. Untuk penjualan pula lebih kurang sama saja. Lebih kurang saja. Okay. So Kejap Ustaz. Ya, silakan. Apa ni, proses untuk beli tu dulu. Sebelum start pergi ke sell. Proses untuk beli. Proses untuk beli sama saja. So kita dah masukkan tadi, kalau limit order kita masukkan contoh $30, kita tekan saja 50. Contoh kita tekan 50% daripada modal kita. Sekarang saya tak ada modal ni. Kalau ada modal dia akan keluarlah berapa dot yang kita dapat. Kemudian total USDT dia akan tulis kat bawah ni. 50% daripada modal kita berapa USDT. Dia akan tulis dekat atas buy ni, dia ada tulis USDT kan. So dekat situ 50%. Contoh kita pilih 50% daripada modal kita, berapa dia akan tulis kat total USDT tu. Kemudian tekan saja buy dot. Tekan saja buy dot. Bila kita tekan buy dot, dia ataupun contohlah kalau BTC dia akan tulis buy BTC. Ni dot ni kita punya nama ni lah. Kalau kita cakap EOS dia akan kata buy EOS. Okey, bila kita tekan buy dot, automatic. Ini untuk limit order ya. Ini untuk limit order. Bila kita tekan buy dot, harga tak jatuh lagi kat situ. Kita tengok dekat open order ni, dia akan keluar dekat situ. Apa yang kita nak beli tu dekat open order. Apa yang transaksi kita yang nak beli tadi tu, $30, 50% daripada apa kita punya modal apa semua, dia akan keluar kat sini. Price berapa kita nak beli, 30. Amount berapa berapa yang kita beli, amount tu berapa dot yang kita beli, dia akan tulis kat sini. So executed, dah kena ke belum executed tu? Kalau dah executed ni maksudnya dah, bukan dah kena ke belum, dah dah masuk ataupun dah beratur ke belum. Okey, kalau dah beratur dia akan keluar kat sini executed. Kalau dah kena nanti dia takkan ada dah kat sini dekat open order. Kat sini. So saya dah beli dot ni. Dah ada dah, tinggal beratur nak jual lah. Ni saya dah beratur kat RM36. Tunggu. RM36 USDT. Okey, so dia akan keluar kat sini apa yang kita punya pembelian tadi. Mana tadi anda dah belilah, berjaya beli. Ni tinggal tengah jual je. Saya dah beli dot ni pagi tadi dah. So sekarang nak jual je. Tinggal nak jual, tunggu dia $36 nanti dia kita akan jual dia lah. So saya dah beratur. Kita kena ni, kalau tak ya betul kan minimum. Betul. Kalau kat Royal Q sebelum tu tadi terlupa nak cakap. Kalau dekat Royal Q kita ada minimum. Kalau kita nak beli kita ada minimum tu. Contoh kita nak beli $10 paling sikit dekat Royal Q. Tapi kalau dekat hobi ni minimum kita beli $5. Dekat hobi minimum kita boleh beli $5 saja. Dia dah naik. Okey. Tengok je. So itu. Tengok saja. Okey, tak apa. Kita cakap tadi setiap dalam trading ni kita akan sentiasa ada peluang. So, kalau dia dah naik ni kita dah terlepas, dia akan naik. Nanti dia turun juga. Okey. So itu dia. Mana tadi kita sampai dia punya jumlah. Jumlah untuk minimum pembelian. So bila kita tekan buy ni, contoh kat sini kan. Bila kita buy, contoh kita buy. Kita tekan buy. Please enter amount. Enter amount apa je? Letak je 1 ke 2 ke. Banyak ni. Okey. So dekat sini dia tak ada, sebab kita tak ada duit, dia akan tulis tak cukup duit kan. So kalau kita tak cukup $5 kat sini kat total ni tak cukup 5, contoh $4 saja. Dia akan keluar juga. Dia akan bagi notification dekat sini, dia akan keluar macam ni tadi. Notification hitam tu dia akan cakap minimum pembelian ialah $5. Kalau macam Royal Q $10 untuk kita beli. Kalau dekat hobi kita boleh beli dengan $5. Kat situ. Okey, so itu untuk limit order dan market order untuk pembelian. Okey, so boleh faham? Boleh. Lepas tu kita jual dulu lah. Okey, so kita pergi pada jual.
sebelah dia tu. So kalau jual kat sebelah dia saja. Contoh kita dah ada, macam saya dah ada dot kan. Saya nak jual dot. Okey. So dot ni saya nak jual. So saya nak jual dot ni, ni saya boleh undo ni. Tak apa, saya undo dulu. Okey. So kalau kita undo tadi, nampak dia tulis macam tu. Okey. So kita pergi nak jual ni. So bila nak jual, kita ada dua situasi jugalah. Dua benda yang sama juga. Satu, sama ada kita nak jual bila dia jatuh ataupun dia kena harga, macam mana nak cakap Kita ada dua fungsi kat sini. Kita ada tiga lah sebenarnya, tiga. Kita ada limit order, kita ada market order, kita ada stop limit. Dan kita ada trigger order. Okey, stop limit dengan trigger order ni dia akan guna serentak sekali. Limit order dengan market order, kita pergi kat limit order dengan market order. Sama, limit order yang dekat buy sama dengan limit order yang dekat sini. Cumanya limit order yang dekat buy tu, kita nak beli dekat harga yang murah. Okey, contoh macam ni, limit order dekat sell ni, kita nak jual dekat harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. So kita boleh guna limit order ni. Untuk kita, contoh sekarang ni harga 31, saya nak jual dekat harga 36 tadi. Saya guna limit order ni. Saya tekan limit order. Okey. Saya tekan limit order. Saya pergi dekat bahagian sell ni. Bahagian sell belah kanan. Belah kanan skrin. Okey. So pergi dekat sell, kita tekan. Tukar harga, pergi dekat $36. So berapa kita nak jual? Semua pegangan yang kita nak jual. Tekan 100. Okey. Tekan 100%. Kita tekan 100% kat sini ataupun kita nak jual separuh saja 50% ke, kita tekan 100% kan, ikut kita lah. Okey, so dia akan keluar total yang kita dah beli berapa. So ini semua. So bila kita dah tekan 36, tekan 100%, kita tekan sell dot. Tekan saja sell dot. So bila kita tekan sell dot, tengok successful order, dia dah tulis kat atas tadi successful order. So tengok tadi kita dah tekan, dia dah kosong balik, dia pergi kat mana? Dia pergi kat sini, tengok dekat bawah ni. Dia keluar dekat sini. Kalau beli pun dia akan keluar kat bawah ni, kalau sell pun dia akan keluar kat bawah ni. Kejap saya. Ya. Yeah. Bawah mana saya? Atas bawah mana ni? Bawah tu. Bawah sekali. Bawah sekali tengok open order. Sell dot. Okey. Saya punya saya punya skrin ni dia macam tak ada, apa orang kata, dia punya cursor dia tak ada. Saya tak tahu macam mana nak buat ada cursor tu. Oh, hantar nak ada tulis-tulis saya tak tahu. Hantar tekan bawah tu ada macam kelabu-kelabu tu. Sebelah kiri. Ni. Nanti ada keluar pen. Bukan tu. Dekat atas home tu ada satu macam kelabu tu. Ni, home ni. Atas bukan. Kat atas ni kan ada kelabu tu. Ni. Tak mana Ustaz? Dekat home tu. Bukan dekat hobi je, dekat Zoom. Skrin hantar. Dekat skrin hantar tu dia ada keluar ada keluar pen. Dekat ni ke dekat apa nama tu? Dekat guna Zoom automatically dia akan keluar pen. Atas home tu. Dekat ada, Zoom Tak, bukan kan. Sekarang ni dekat skrin tu automatic lah akan keluar pen. Nampak tu yang petak-petak kecil tu. Oh ni. Tu. Ya. Okey. Sekejap ni tadi saya punya dekat ni. Oh ni ya. Situ dia. Jadi saya baru tahu. Saya biasa Google Meet tu Google Meet tak ada benda ni. Hanya Zoom je. Sebab tu kenapa orang guna Zoom. Dia automatic Zoom bagi benda ni. Ana pun belajar dengan dia orang ya. Okey, kita pergi tadi Macam mana tadi kat market order dot tadi. Kalau ni anda tekan pen tu. Tekan pen. Saya nak tekan skrin balik macam mana? Tak, nanti stop akan stop. Okey, jap. Jangan stop nanti stop screen. Stop tu jangan bukan. Okey. Alright. Yuk kita tengok. Okey, so buy. Kita nak sell tadi. Buy dengan sell sama je, dia akan keluar kat sama. Okey, so yang kat mana kita cakap tadi? Kat bawah ni lah. Kat bawah ni. Kat sini nampak ni. Sell.USDT. Kita akan dapat 36. Dia akan keluar kat sini. Kalau harga tak kena lagi lah. Sebab harga sekarang $31.4. Kita nak jual kat $36. So dia akan beratur dululah. Kita akan queue dululah. So sampai saja harga dekat $36 nanti, dia akan automatic terjual. Okey. Okey, itu je. I see. Apakah indikator hantar berani tetap $36? Mesti ada. Okey. So
tinggi sangat tu rasanya. Oh, ya betul. Insting. Bukan, saya dah tengok chat dia. Chat one day dia, nampak. One day dia kat mana? Kat sini, 36. Oh, 36. So sama ada esok ataupun lusa dia akan pergi kat 36 kalau lah. tengok yang one day punya lah Dia kena tengok Kalau Ustaz main kalau Ustaz malas nak tengok sangat, macam saya malas nak tengok hari selalu benda ni kan. Saya apa orang kata? Saya tengok one day je lah. Sampai nanti dia sampai je dia terjual lah. Macam Avax. Semalam saya beli Avax sebelum ni. Saya macam ni juga. Chat dia lebih kurang macam ni. Harga dia semalam dekat sini. Kemudian dia cecah saja sampai sini. So sekarang Avax memang tengah tinggi. Sekarang Avax. Saya dah dapat jual Avax so dah dekat harga yang tinggi. Yang ini saya harga beli seperti kita. Kalau kita 100 USD pun tak apa kalau macam ni. Kalau letak lambat. Macam mana Ustaz? Kita nak letak duit tu tak kisah berapa. 10 boleh, 20 boleh, 30 boleh. Ni macam ni. Apa dia kat sini? Harga dia. Tak ada masalah Ustaz. Kalau Ustaz ada modal $10, Ustaz nak beli kat sini, tak ada masalah. Boleh. Kalau $100 pun boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau berani lah. Ya, betul. Kalau berani. So sebaiknya cari support yang sesuai lah. Bila kita nak cari support, kita tengok ke chat yang ni yang chat besar one day. So kita tengok chat kecil 4 hour atau 50 minit ataupun 1 hour punya chat lah. Faham. Gitu. Okay, so itu untuk chat. So silakan. Dekat atas yang 15 minit tu, cuba hantar tengok ada warna biru 15 minit. Ya. Ana duk tanya lagi apa yang MA5, MA10, MA30. Setahu anak MA tu moving average. Ya, betul. Itu moving average. Pergerakan harga. So moving 5 tu 5 itu moving average 5 tu 5 minit. Bukan. 5 minit. 5 tu apa sih? 5 minit. 5 minit ataupun 5 jam rasanya. Dia ada 5 minit. Kalau 15 minit ni rasanya 5 minit. Bukanlah, macam mana nak kata. Yang bawah ke atas, yang moving average ni? Sama, atas dan bawah sama. MA5. Tu cuma sebab yang itu kita nak kena check. Sebab anak macam mana saya? Itu nak tanya tadi, yang adakah 5 tu merujuk kepada 5 minit moving average ataupun yang MA10 tu 10 minit. Macam tu. So anda perhatikan benda tu, pergerakan moving average ni. So daripada moving average ni sebenarnya kita dah boleh predict lebih kurang lah apa yang jangka masa, katakan 30 tu mungkin 30 minit kan. 30 minit ke depan kita dah boleh tengok pattern. Betul. Cuma tu yang nak tanya hantar tu, yang 5 tu 5 minit ke, 10 minit ke, 30 minit ke? MA5 tu maknanya 5 minit lah. MA10 10 minit. Betul lah tu. Moving average. Macam mana pergerakan harga dia dekat 5 dalam masa 5 minit. Macam mana pergerakan average harga dia dekat harga 5 minit, dekat 5 minit, apa macam mana nak kata, dalam 5 minit macam mana pergerakan harga dia dalam tempoh 5 minit akan datang je maksud dia tu. Tak, bukan akan datang, semasa. Semasa. Yang warna kuning maksudnya tu 5 minit. Maksudnya 5 minit tu 5 minit yang telah berlaku ke ataupun 5 minit yang akan berlaku? Yang telah berlaku. Sebab dia nak keluarkan line. Kita tengok warna kuning, di line warna kuning, betul tak? Ada line warna kuning itu untuk pergerakan harga moving average 5 minit. Dia akan keluar bila bila dah berlaku. Yang belum berlaku, dia tak akan keluar lagi. Pergerakan moving average. So kita ada MA5, MA10, MA30. Kalau dalam chart pun memang ada ilmu MA ni. Tapi sebenarnya MA ni lebih kurang saja. Ya, betul. Sebab anak tengah belajar dia punya pattern. Anak tengok ada pattern yang disebutkan sebagai trending, retracement. So benda tu sebenarnya sangat related dengan MA5. Sebab dalam bacaan tu kita kena tengok sebenarnya dia punya pattern. Kalau dia pattern dia retracement tu besar sangat, dia punya candle chart punya size tu besar sangat. So maksudnya masa tu jangan belilah. Ustaz Farhan, Dr. Dollah Badin ni seorang yang suka bertanya. Sudah ada berjaya. Okey, tak ada masalah.
Okey. Sebab nak tahu je. Sebab kita nak keluar pattern. MA5 dan MA10 ni sebenarnya kalau kita tengok chart dengan garisan MA ni sama saja pergerakan ni. Kalau chart naik, MA pun akan naik lah. Line pun akan naik. Kalau chart turun, line pun akan turun. Cuma adalah falsafah dia. Jika contoh ada dia punya ilmu-ilmu je MA ni. Kalau line MA5 bersilang dengan MA10, so itu tandanya pergerakan harga ke atas akan berlaku. Okey, kalau MA10 bersilang ke bawah ataupun pergi ke bawah MA5, MA10 pergi bawah MA5. So maknanya pergerakan akan jatuh. So tengok kat sekarang ni MA5 dia nak naik. Dia nak silang, dia nak pergi naik atas ke MA10. So pergerakan akan berlaku lah. So ada orang dia kata bila kita nak beli, bila MA5 ni dia silang dengan MA10. Ada orang guna teknik tu. Bila aku nak beli coin ni, bila harga tengah MA5, line MA5 tengah silang harga MA10. Tengah nak naik atas harga MA10 punya line. So ada orang beli dekat harga itu. Tapi sebenarnya kita tak dapat entry yang baik lah sebenarnya kalau kat situ. Kalau kita tunggu MA5 ni silang MA10 ni, kita tengok agak-agak kat mana kita akan beli. Kita akan beli dekat harga sini ataupun dekat sini. Kita nak tunggu dia silang tu. Kita akan beli harga lebih tinggi daripada support. Kita nak beli kat harga support ni. So kita nak cari support ni, kita tengok saja support and resistance dia. Mudah. Support and resistance ni satu ilmu yang paling orang kata kalau kita pakai support resistance ni memang guna support and resistance pun dah boleh buat keuntungan sebenarnya. Tapi MA5 dan MA10 dia ada tempat-tempat yang kita boleh pakai. Mungkin untuk chart counter ataupun coin yang aktif kita boleh pakai MA5, pakai MA10. Mana-mana pun tak ada masalah. Dia ada strategi, banyak strategi dalam apa orang kata. Banyak strategi, banyak indikator. Kalau MA5, MA10 ni kita panggil indikator, moving average. Kalau ustaz-ustaz semua tengok, tuan-tuan semua tengok kat bawah ni, kat sini pula bawah ni kita ada volume ni. Yang ni kita panggil volume bawah ni. Ala-ala kita dah tengok chart kan. Kat sini kita panggil volume. Volume yang merah hijau kat bawah ni volume. Transaksi orang jual beli. Volume. So ini transaksi je. Tinggi ni maknanya ramai orang beli dekat masa kenaikan ni, ramai yang tinggi. Biasalah kalau kalau harga naik mestilah ramai orang beli kan. Contoh kat sini. So ini kita panggil volume. Dan dekat bawah ni pun ada jugalah MA5 dan MA10. Okay, so ada banyak lagi indikator-indikator lain, contoh RSI, kita ada MACD dan sebagainya lah. RSI boleh pula. Tak betul-betul lah. RSI tu nanti kita ilmu chat yang akan datang. Ustaz Farhan, kalau panggil indikator. Ya, silakan. Kalau kita lihat dekat ni, dekat 15 minit, 1 hour dan semua tu, kat kanan tu selepas pada depth tu, dia ada file yang tu kan. Situ. Oh ni ada. Ni ada MACD, ada ni saya cakap tadi. Ada KDJ, RSI, WR, ni semua dia kita panggil indikator ni. Tapi ni sikit sangat ni, sikit sangat. Kita boleh draw jugalah. Tapi saya punya telefon ni kecil. Kita nak lukis pun tak. Kalau dekat komputer pun boleh ada benda ni semua kalau kita buka komputer. Kalau dekat web version dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Kalau yang ni macam kalau telefon ni macam ni lah. Drawing tools kita boleh lukis lah. Ini untuk kita kaji kan. Contoh kita dah pilih dot ni, sesuai tak kita beli kan. So kita nak kaji, kita boleh tengok MACD. Bila kita tengok MACD ni kita kata dia akan keluar satu lagi pattern kat bawah ni. Nampak kat bawah ni ada pattern ni. Sebab tu hanya kita tak perlu beli coin banyak-banyak, cukup 5 kita study tu je kan. Nampak ni ni pattern nampak. Ni MACD betul. So ini pattern MACD pula. So adalah maksud dia ni Tapi ni nanti kita belajarlah. Ni MACD. Ini kita panggil indikator. So MA5, MA10 ni pun kita panggil indikator juga.
Jadi kita amanahkan Ustaz Farhan kaji semua indikator tu, lepas tu bentang. Saya alhamdulillah belajar lah. Maksud kita ada macam-macam lagi, ada Bollinger Band. Ni moving average ni paling utama yang ada dekat ni. Ball ni kita panggil ball ni BOLL ni kita panggil Bollinger Band. Bollinger Band. Kalau kita tekan ni nanti dia keluar, nampak? Tengok. Moving average saya dah hilang lah. Kat sini kat Bollinger punya line pula. Atas ni, bawah ni dia ada 3 line. Bollinger dia ada 3 line. Nanti kita belajar pula Bollinger Band. Bollinger ni maksud dia apa, Syekh? Bollinger ni maksudnya apa, Syekh? Dia macam corong. Corong. Nanti kita belajar lah. Betul. Gambar yang apa ni baru-baru ni kan pening. So ini maksud dia corong. Sekejap. Last. Sebelum anak keluar, Syekh. Anak pukul 4. Silakan. Anak nak tanya yang Anta sebut tadi. Yang dekat bawah tu ada yang bar chart tu kan, yang volume tu Anta sebut volume. Kalau warna hijau tu bermaksud ada ramai orang volume pembelian tu besar. Betul. Volume pembelian lagi besar daripada yang jual. Ya, kalau warna merah tu bermaksud volume penjualan itu besar. Adakah macam tu maksud dia? Betul. Orang okey. Betul. Okey. Pattern ni penting. Okey. Banyak lagi lah, tapi tak apa. So itu dia. Kalau untuk banyak kita ke Sabah nanti, kita singgah rumah Dr. Abdullah, makan ikan putih nanti insya-Allah. Tak ada masalah. Tolong belajar. Hari ni keuntungan tak banyak, Syekh. Iya ke? Okey, tak apa. Ini memang harga tengah jatuh sikit ini kan. Betul. BTC tengah jatuh. Anak baru dapat skill $5 je sekarang ni. Okeylah. Kau berapa hari pula? Baru seminggu. Itulah. Aduh, harga tak banyak Syekh. Biasa sekarang ni market tengah ni kan. Start now. Okay, so kita teruskan. Kita sambung tadi balik. Okay, so tadi kita sell. Okay, tadi yang pasal chart tadi tak ada masalah, nanti kita boleh tengok. Okay, so sell tadi kita dah pakai limit order, kita dah beratur dah dekat 36. Andai kata kita nak jual, harga dah pun tinggi, tapi kita nak jual terus lah, kita malas nak tunggu. Contoh 36 ni macam susah nak sampai. Contoh harga dah sampai ke 35 contoh, kita nak jual kat 35. So kita teruslah pergi kat market order, harga dah 35 dah tu. Tekan saja market order, tekan je 100%, terus tekan sell dot. Okay, so dia akan terus jual. So itu dia untuk market market order untuk sell dot. Okay, so ada dua lagi benda, iaitu stop limit. Stop limit ni dengan trigger order lah sekali. Stop limit dengan trigger order. Stop limit ini berfungsi sebagai boleh berfungsi sebagai kita punya cut loss lah. Cut loss. Contoh sekarang ni harga kita tengok sekarang ni mana chart ni. Okey, so kat sini kat sini. So saya beli dekat sini. Dekat support ni. Okey, so sekarang kat sini saya punya apa orang kata, saya punya strategi, kalau dia tak jadi naik, kalau dia tak jadi naik, mungkin dia akan jatuh lah. Bila dia jatuh tu, aku nak jual kat mana? So aku dah beli kat $31 ni. Kalau dia tak jadi naik ni, dia jatuh, aku nak jual kat mana? So kita nak set, aku jual kat sini lah, contoh dekat tengah-tengah ni. Aku nak jual kat sini, kat 30. Aku dah beli kat 31. Kalau tak jadi naik, kalau dia jatuh, kau nak jual kat mana? 30. Macam tu. Itu sebenarnya penting lah. Kalau kalau untuk trading ni, untuk trade apa orang kata intraday ni, untuk masa pendek ni penting cut loss ataupun penting stop limit ni. Kalau tak jadi naik, kalau dia jatuh nak jual kat mana? Gitu. Supaya apa? Bila dia jatuh teruk nanti, kita dah jual awal lah. Kita dah beratur awal lah untuk jual. Kita dah terjual awal lah kita punya coin. So contoh macam kita dah beli 31 ni. Contoh dia jatuh, dia tak jadi naik, dia jatuh lagi. So kita dah set dah dekat $30. Contohnya kita dah set lah, kita nak jual kat $30. Bila sampai saja harga kat $30 terjual dah. So itu fungsi stop limit.
untuk cut loss. Okay, so stop limit. So dia ada dua harga yang kita perlu letak. Satu trigger price, satu sell price. Okay, sell price ni kita pergi sell price dulu lah. Sell price ni harga yang kita nak jual. Dekat harga berapa yang kita nak jual. Contoh macam tadi kita kata kita beli kat $31. Contoh andai kata dia jatuh sampai $30 saja. $30 aku nak, kalau rugi tu $1 saja. So sampai dekat sell price dekat harga berapa? Dekat $30. Dekat $30. Bila kita nak jual kita punya counter tu, bila dia jatuh $30. Bila dia jatuh $30. So dekat sini kita tulis dekat sell price. Trigger price ni apa? Okay, trigger price pula bila kita nak beratur dekat $30 tu. Kita tengok dekat tepi ni, kat atas ni, sekejap mana tadi pen tadi. Okey, dekat sini nampak. Dekat sini ada orang beratur ni kalau kita tengok. So ini price, amount tu ialah jumlah. Maknanya orang bukan jumlah yang orang tengah beratur. Berapa orang, berapa jumlah. Maknanya orang yang tengah beratur dekat amount, price. Orang nak jual dekat harga 31, 33, semualah. Dekat amount ni, nampak? Dekat amount ni. Bila amount sebelah kiri ni pula, okay, untuk kita beli lah. Okay, so sekarang ni kita nak jual ni, kita nak jual bila harga jatuh dekat mana? Dekat $30. Okay, dekat $30 kejap. Dekat $30. Okey, bila harga tu jatuh $30 dia akan jual. Tapi bila trigger price ni kita kata apa pula? Trigger price ni, okey, trigger price dia tak boleh sama dengan harga sell price. Itu yang pertama sekali. Trigger price tak boleh sama dengan harga sell price. Okey, sebab apa? Trigger price ni bila kita nak beratur, bila harga jatuh, macam mana nak cakap 30 ni harga yang kita nak jual. Bila harga yang kita nak beratur dekat harga 30 ni, bila harga yang kita nak beratur kat harga 30 ni, kita kena nak mula contoh beratur lah, nak mula ya, beratur. betul. Bila kita nak mula beratur dekat harga 30, dia tak boleh sama dekat harga 30 juga, dia kena lebih tinggi sedikit. Contoh saya cakap, bila harga 31.5, bila harga jatuh 31.5, apa pula? 29 pun ni kot. 29.5. Tak boleh. Dia kena tinggi daripada 30. 30.5. Sebab kita 30.5. Bila harga jatuh 30.5, maknanya aku dah beratur untuk jual dekat 30 macam tu. Bila harga jatuh 30.5, aku dah beratur dekat harga jual 30. Faham. Begitu. Okey, so dia tak boleh sama. Kalau kita sama contoh 30 kan. 30. Bila kita tekan 100% tak boleh sebab saya dah jual kan. Dia akan cakap sell price tak boleh sama dengan trigger price lah. So kita kena, trigger price ni kena tinggi sikit. Sebab trigger kan, nama trigger. Bila harga trigger untuk kita beratur dekat 30 tu. Okay. So itu dia trigger price dengan sell price. Boleh faham? So ini untuk stop limit, untuk cut loss. Trigger stop limit, trigger order tu lebih kurang sajalah. Okay. Kita rakam ni saya tak apa, nanti rakaman tu kita bagi pada orang semua. Maklum lah. Pembelajaran dewasa begitulah. Tak apa. Alright, so itu dia untuk buy dengan sell. Lampunya anak nak kena keluar dulu saya. Okey, tak ada masalah. Boleh. Banyaklah. Nanti kita bagi rakaman. Rakaman kita bagi nanti. Okey, baik. Boleh. Baik. Terima kasih saya. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, so itu untuk sell dan untuk buy lah. So sekarang ni sebelum kita berhenti untuk buy dan sell ni, segala kita punya transaksi tu, jual lah, dah jual ke, belum jual ke, tengah beratur ke, belum tengah beratur ke, ataupun tengah beratur lah. Semua ada, ataupun tengah trigger, dah trigger ke belum, semua ada dekat bawah ni. Semua ada dekat bawah ni. Sini. Kita boleh tengok kat bawah ni. Okey, semua ada. Dia tulis open order ataupun open order. Kalau ada yang trigger order,
kalau kita guna stop limit tu dah trigger ke belum, kita akan tengok kat trigger lah. Semua ada dekat situ. Okey. Yep. Oh, faham. Semua ada kat sini. So kalau kita nak tengok, kita tekan je all. Tekan saja all ni. Tekan all. Kita nak tengok semua transaksi yang dah terjual ke, yang belum terjual ke, semua ada kat sini kat all ni. Pergi saja dekat all tu. Tekan saja all. Dia ada sejarah tu. Ya, ni semua dia punya history. Pembelian, penjualan semua kita boleh tekan sini lah. So open ni yang sedang lah, yang masih belum, apa orang kata, belum complete lagi. Yang kita tengah beratur ke apa ke semua ada dekat open. Okey, yang complete, yang dah terjual ke apa semua. Beli. So saya dah beli TRX dan sebagainya, ada trade transaction. Ni semua adalah dekat sini, completed, open. So kita boleh search buy lah, search buy pun boleh. Search buy ni kita boleh search untuk buy ke, untuk sell ke, mana-mana yang kita nak search. Okay, so completed semua kita boleh tengok kat completed lah, yang dah terjual ke, yang dah dibeli ke. Contoh kita dah beli tadi, dah beli dot tadi. Contoh tengok dah beli dot. Kat sini dia dah ada dah. Bila dah beli, dia akan macam ni lah. Dah ada dah ditulis kat sini. Buy dot, dah beli dah. Dah complete dah. Buy dot. Dah sell, AVEX dah sell dah tadi. Kat harga 56, nampak. Okey, tapi harga makin naik. Okey, tak ada masalah. So itu dia dekat open, completed. Ini yang dah beli, yang dah belum beli dekat open. Kalau dah beli, dah jual semua dekat sini lah, dekat completed. So itu dia. Okay, kat all bawah ni, kat sini ada. Okay, dia akan keluar paparan. Okay, so itu untuk dot, untuk semua counter ataupun semua coin lah, beli dan jual. Secara manual di Huobi, kalau nak pakai Royal Q pun tak ada masalah. Sama saja. Cuma kalau pakai Royal Q, dia punya charge dia tambah lagi lah. Sebab kita pakai Huobi pun ada charge juga. Pakai Royal Q pun ada charge juga. Tapi mana-mana pun boleh lah sebab dua-dua ada kelebihan masing-masing. Okay. So itu dia. Ada apa-apa soalan? Untuk jual dan beli. Ada soalan? 1 jam pun dah cantik ni, dah banyak ilmu ni. Ada coin yang tak ada jual dekat Royal Q kan? Tak ada, tapi ada banyak kat sini. Mungkin tapi potensi ya kita boleh lah beli. Betul. Kita ni kan. Macam contoh ini mungkin last aku kalau tak ada soalan, saya ada apa orang kata sedikit kekurangan dekat Royal Q ni bila contoh macam apa berlaku kejatuhan yang banyak macam hari tu, hari yang jatuh sangat-sangat tu, dia buat candle merah panjang tu, apa yang akan berlaku dekat Royal Q ni, dia lambat sikit. Dia apa orang kata dia akan hang sikit, dia akan lag sikit. So situ dia punya kekurangan dia. So contoh kita nak jual cepat ni, kita tak nak ni, kalau kita tahu kalau dia jatuh, dia makin jatuh ni, kalau kita biar dia akan jatuh banyak ni, kita nak jual ni, kat situ dia lambat kalau dekat Royal Q. Sebab apa orang kata dia punya ni traffic banyak. Itu anda pagi tadi belajar dengan Haji Amin tentang sub-bin mode yang untuk menyelamatkan kalau di Royal Q buat apa merah panjangan, cuma akhirnya diakui lah memang kita kena modal lebih sikit lah untuk buat sub-bin mode. Kalau kita nak settlekan yang ini masa mudah ni memang kena ada modal lah. Kalau tidak, pure je. Betul. Kalau kita nak recover kita punya kita punya rugi, memang kita kena ada modal apa orang kata standby baru. Ya betul. Kita kena ada standby ni lah. So, kalau boleh bila kita beli tu jangan habiskan semua, kita tinggalkan sedikit. Di samping buat short lah untuk mengelakkan. Betul. Nanti kalau kita dah mahir susun tu untuk memaksimal skill. Semua ada kelebihan. Benar.
Okey, ada soalan lain untuk Ustaz Farhan. Ustaz Farhan ni sedang demam, jadi kita tak beranilah nak panjang-panjang lagi. Ustaz Farhan Altaf, bukan Farhan Asy'ari. Ustaz Zamri ada nak tanya, Ustaz Zamri? Tak ada masalah. Anda boleh, ni dah habis share. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tak ada masalah. Jangan ingat, anda nampak anda mula faham. Anda tu bermain-main juga. Cuma anda terlupa yang sell asyik jual je kan. Limit untuk membeli dan limit untuk menjual. Bila masa anda tak tahu yang kena buat satu je. Jadi kena baru. Lepas ni kalau Ustaz nak jual, Ustaz boleh jual lah harga yang lagi tinggi lagi. Bukan harga semasa lah. Kalau Ustaz nak jual lagi dekat harga yang lagi tinggi lagi. Bukan 1.1 lah. Kita boleh tak 5 ke 6 contoh boleh, betul. Betul. Okey. Semua kalau tak ada apa-apa, kita ada rakaman ni. Kita akan edarkan rakaman ni pada semua kawan-kawan lah dalam grup ni. Jadi arahan Anta ada nampak tu, nanti kalau faham anda boleh beritahu tentang kawan yang belum ada modal untuk Royal Q, dia hanya buat hobi je. Kita boleh buat mula dulu kan. Atau Royal Q ni kita masukkan. Boleh cari modal tu. Jadi boleh kita tutup majlis. Ustaz Zamri ada nak tanya? Kak Hasni ada nak tanya? Puan Hasni? Tak ada. Tak apa. Kalau macam blur-blur tu tak apa, memang biasa. Okey, saya ingat itu dia. Jadi terima kasih Ustaz Farhan di atas anda tutup anda last Farhan Altaf ada nak cakap apa last? Tak ada apa. InsyaAllah semoga berjaya semuanya. Okey. Saya ingat nanti kita akan bertemu lagi kalau ada beberapa lagi yang dalam kopi tu. Anda pun nak kongsi satu earn tu tak apa. Simpan mana nak kita boleh jadikan, kalau kita tak guna duit kita simpan, dia boleh dapat macam ASP juga kat sini dalam earn tu. Dan berapa orang rakam ni? Sekejap. Bukan Anta yang rakam tu? Anda seorang lah? Anta seorang. Okey, tak apa. Lepas ni Anda terus terus hantar melalui Telegram kat anda. Okey. Okey. Okey, itu saja. Itu saja. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.